Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abdul Malik bin Amiran, nombor metrik 258430. Video ini adalah video pembentangan subjek etika. Okey. Pengenalan kajian. Perkhidmatan awam adalah merupakan sektor penting dalam pembangunan negara. Organisasi pentadbiran awam merupakan tulang belakang pentadbiran sesebuah negara. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai dasar dan program agar setiap jabatan kerajaan sentiasa berada di tahap yang terbaik. Penting bagi setiap anggota perkhidmatan awam di Malaysia mempunyai nilai-nilai etika. Pasukan polis adalah merupakan perkhidmatan awam sebagai jentera penguatkuasa yang ditugas menguatkuasa undang-undang. Definisi rasuah. Rasuah merupakan suatu konsep yang kompleks. Kamus Dewan edisi keempat 2010 mendefinisikan rasuah sebagai pemberian untuk menumbuk rusuk, iaitu menyogok atau menyuap. Perkataan rasuah juga tidak ditakrifkan secara khusus dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Rasuah ini bolehlah dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang berkisar kepada matlamat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau keuntungan lain yang dibuat oleh seseorang individu dalam kedudukan kuasanya. Penyerta masalah salah laku oleh kaki tangan awam sering berlaku dan tidak terkecuali bagi kaki tangan awam yang beruniform, terutamanya Polis Diraja Malaysia PDRM, Kastam Diraja Malaysia, Immigration Malaysia, kaki tangan awam yang lain juga tidak terkecuali. PDRM adalah antara agensi yang menerima salah laku yang tertinggi. Antara aduan salah laku yang sering dilaporkan ialah rasuah, peras ugut, gangguan seksual kepada pegawai serta anggota bawahan, tidak mengikut prosedur operasi standard SOP dan tidak melakukan siasatan terhadap laporan yang telah dibuat. Merujuk kepada statistik dari EAIC bermula pada tahun 2011 sehingga tahun 2018, terdapat 1919 aduan salah laku telah dilaporkan yang membabitkan anggota PDRM, iaitu merupakan aduan tertinggi. Assalamualaikum. Saya Muhammad Khairi Aiman bin Abdul Hadi, nombor metrik 258695. Ni video sambungan. Pendahuluan. Agensi awam ditubuhkan dengan objektif untuk memenuhi keperluan rakyat dan negara. Untuk mencapai objektif, sistem penyampaian perkhidmatan awam yang berintegriti tinggi diperlukan. Kepentingan integriti mewujudkan pentadbiran dan perkhidmatan awam yang cekap dan berdisiplin, dapat mengatasi masalah dan kelemahan dalam pelbagai aspek pemerintahan. Integriti, kejujuran dan ketulusan serta kesempurnaan dan keutuhan. Ada 4 ciri utama integriti, iaitu nombor 1, sifat yang menyeluruh, nombor 2, jitu, nombor 3, benar, dan yang keempat, jujur. Integriti difahami sebagai nadi utama kepada pencapaian hasil kerja berkualiti. 1, komitmen terhadap prinsip moral yang tinggi dalam memikul dan menjalankan sesuatu tugas. Ke arah pengukuhan integriti dalam menyampaikan perkhidmatan awam, pelbagai dasar telah dilaksanakan oleh kerajaan. Antara dasar itu ialah dasar etika perkhidmatan awam dan konsep perkhidmatan cemerlang, dasar bersih, cekap dan amanah, dasar nilai dan etika dalam perkhidmatan awam, dasar penerapan nilai-nilai Islam dalam perkhidmatan awam, dan dasar tonggak 12. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Zafran Ami bin Osman Ghani, nombor matrik 258622, akan menerangkan tentang objektif kajian ini. Okey, berdasarkan kepada permasalahan kajian seperti yang di atas, objektif utama dalam kajian adalah seperti berikut. Melihat amalan etika kerja dalam organisasi penguatkuasaan undang-undang iaitu pegawai dan anggota PDRM di Malaysia, mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada gejala rasuah ni yang membabitkan pegawai dan anggota PDRM di Malaysia, mengenal pasti elemen-elemen bagi penambahbaikan etika kerja di kalangan pegawai dan anggota PDRM di Malaysia. Okey, cadangan untuk menangani rasuah di Malaysia. Antara usaha yang dijalankan oleh kerajaan ialah mengenengahkan aspek agama, dan di mana hukum Islam terhadap pemberi rasuah dan penerima rasuah adalah jelas iaitu haram. Meskipun hukum pengharaman rasuah tetap jelas dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, namun masih terdapat perlakuan jenayah tersebut terutamanya di kalangan umat Islam. Persoalannya, pencegahan jenayah rasuah tidak boleh disandarkan kepada SPRM semata-mata kerana jenayah tersebut masih berleluasa di dalam masyarakat. Justeru pendidikan awal dan budaya anti rasuah di kalangan rakyat mestilah diwujudkan. Mewujudkan budaya katakan tidak kepada rasuah. Okey, untuk individu, faktor dalaman individu adalah punca berlaku jenayah rasuah. Gejala rasuah tidak akan berlaku sekiranya seseorang boleh berfikir secara waras dan boleh bertindak secara rasional. Niat adalah amalan yang sangat penting, perlu diterapkan dalam diri dan kehidupan seharian. Melalui niat yang baik dan tulus serta sogokan rasuah tidak dapat mengamburi individu untuk melakukan rasuah. Niat juga dilihat menentukan gerak-geri manusia dalam aktiviti harian mereka. Sebagai manusia, kita perlulah merenung, memberi perhatian, mengambil teladan ke atas setiap niat dan tindakan yang dilakukan seharian. Ibu bapa, ini daripada segi keluarga lah. Selain dari benteng diri setiap individu, didikan ibu bapa berperanan dalam menangani dan mengurangkan masalah rasuah yang kian berleluasa ini. Kecerdikan dan kepandaian anak-anak adalah bermula dari keluarga itu sendiri, kerana segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperolehi oleh kanak-kanak dari orang tua dan keluarganya sendiri. Dari sudut rekreasi pula, anak-anak moden masa kini lebih selesa berinteraksi dengan teknologi daripada berkongsi aktiviti riadah bersama ibu bapa. Anak-anak tidak dibimbing fikiran mereka sendiri tanpa tunjuk ajar yang lebih berkesan oleh ibu bapa. Okey, sampai di situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Mewujudkan budaya katakan tidak kepada rasuah. Individu. Faktor dalaman individu adalah punca berlakunya jenayah rasuah. Jenayah rasuah tidak akan berlaku sekiranya seseorang boleh berfikir secara waras dan bertindak secara rasional. Niat adalah amalan yang penting, perlu diterapkan dalam diri dalam kehidupan seharian. Melalui niat yang baik dan tulus, segala songgokan rasuah tidak dapat mengaburi individu yang melakukan rasuah. Niat juga dilihat menentukan gerak-geri manusia dalam aktiviti harian mereka. Sebagai manusia, kita perlulah merenung, memberi perhatian dan mengambil teladan ke atas setiap niat dan tindakan yang dilakukan seharian. Katakan tidak daripada segi ibu bapa pula, selain dari benteng diri setiap individu, didikan ibu bapa berperanan dalam menangani dan mengurangkan masalah rasuah yang kian berleluasa ini. Kecerdikan dan kepandaian anak-anak adalah bermula dari keluarga itu sendiri, kerana segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperolehi oleh kanak-kanak dari orang tua dan keluarganya sendiri. Dari sudut rekreasi pula, anak-anak moden masa kini lebih selesa berinteraksi dengan teknologi daripada berkongsi aktiviti riadah bersama ibu bapa. Anak-anak tidak dibimbing fikiran mereka sendiri tanpa tunjuk ajar yang lebih berkesan oleh ibu bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki bin Ismail, nombor matrik 258671. Kesimpulan daripada rasuah. Jenayah rasuah telah wujud sejak zaman berzaman hingga ke hari ini masih tidak dapat diatasi.
Badan penguatkuasa dikenali sebagai SPRM telah ditubuhkan bagi membanteras masalah ini. Peranan setiap individu dan ibu bapa juga adalah memainkan peranan penting dan amat terkesan dalam mewujudkan budaya menolak rasuah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.